Okey, siapa ada soalan nak tanya apa yang dimasukkan dengan drying height? Okey, Muzaffar, mana Muzaffar? Ya, saya doktor. Faham drying height tu apa dia? Faham. Okey, so faham tak apa, very good. Okey. Okey, itu dimasukkan dengan drying height. Okey, drying height. Right. Kemudian kita tengok type correction. Okey. Type correction. Apabila saya ukur, masa saya buat pengukuran, permukaan air laut biasanya berada lebih tinggi daripada datum. Okey? Daripada cat datum. Sebab kamu tahu definisi cat datum adalah paras air yang paling rendah yang boleh dipredik. Okey? Maknanya dia lebih rendah daripada lowest observed water. Okey? LAT adalah paras air rendah, paras air paling rendah yang boleh dipredik. Dan LAT ini biasanya berada di bawah lowest observed water. Okay. So, semasa kita buat pengukuran kedalaman, biasanya permukaan air akan berada lebih tinggi daripada cat datum. Lebih tinggi daripada cat datum. Ini cat datum. Okey? So, apabila kita buat pengukuran kedalaman, inilah nilai yang diukur. Okey? Daripada permukaan air laut ke dasar laut. Inilah nilai yang diukur. Okey? Tetapi nilai kedalaman yang ditunjukkan di atas nautical chart adalah nilai yang dirujuk daripada datum sahaja. Ni datum. So, kita ada measured depth daripada permukaan air laut dan kita perlu tahu berapa ketinggian air laut di atas chart datum. Okey? Supaya kita boleh kira radius depth ataupun charted depth. Okey, charted depth. Okey, yang ini saya ubah jadi charted depth. Charted depth. Okey, saya ulang balik. Ini measured depth, nilai kedalaman yang diukur. Biasanya berada di atas datum. Okey. Kemudian ini adalah nilai yang ditunjukkan di atas nautical chart yang ini. Bagi mendapatkan charted depth, kita perlu tahu nilai yang ini. Berapa tinggi air di atas datum. So, measured depth, ni measured depth, tolak dengan nilai yang ini, kita akan dapat charted depth. So, nilai yang ini dinamakan type correction, pembetulan pasang surut. Jadi, semasa kita melakukan pengukuran batimetri, selain daripada mengukur kedalaman, kita perlu mengukur nilai type correction. Ini adalah satu contoh, okey, kerja bagaimana kita boleh mengukur type correction. Kita perlu pasang staf pasang surut di kawasan kerja kita. Kita masukkan staf pasang surut ke dalam air. Kita perlu ukur berapa nilai yang ini. Okey, so inilah yang dimaksudkan dengan type correction di dalam pengukuran batimetri bagi mendapatkan charted depth yang ditunjuk di atas nautical chart, cartuan nautical. Siapa yang tak faham kat sini? Okey? Doktor. Okey, faham, very good. Doktor. Okay.
Boleh doktor ulang balik macam mana dapat type correction tu? Masa kita buat pengukuran kedalaman, kita kena letakkan staff kita di kawasan kerja dalam laut. So kita bacalah kosong staff ni sepatutnya diletakkan di atas datum. Kita ada topik transfer datum. Okay? Kita ada topik transfer datum nanti. Saya akan ajar bagaimana so ni staff ni tadi kita perlu letak kalau kamu lihat yang ni so kita staff yang ni kita perlu letaklah di atas datum kita masa kita buat ukur. So kita bacalah daripada staff ni berapa tinggi yang ini. Kita letak staff di atas datum. Kita akan belajar kemudian bagaimana kita letakkan staff di atas datum. Sebab ini di dalam air laut. So kalau kita boleh letak staff ni di atas chart datum, kita bacalah berapa tinggi air di atas datum. Ni, contohnya bacaan sekarang berapa kalau kamu baca kat sini lebih kurang. Kalau nampak. 1.8 saya rasa. Ni bacaan air laut. So type correction adalah 1.8. Ni type correction 1.8. Kalau saya ukur kedalaman 20 meter, tolakkan dengan 1.8. So saya dapatlah catat depth. Clear ke tak clear? Clear doktor. Yang warna kelabu tu apa? Clear doktor. Tak kita. Mana warna kelab? Mana? Buat dekat gambar. Tak kita. Mana? Mana ni? Ni. Tu dekat gambar itu. Kapal Ni. tu ke? Ni. Kapal tu. Visa ke tak kita? Biasa. Ni. Visa ke? Ini kapal. Oh kapal. Tak clear. Kita buat kerja tu kita dah buat type correction lah. Sebenarnya. Sebelum buat kerja kita kena pergi pasang ni dipanggil staff. Kita kena pergi pasang staff. Seelok-eloknya staff berada di atas datum. Ni di dalam air ni ada cara dia supaya kita boleh turunkan staff ni kosong staff berada di atas datum. Itu topik akan datang. Kemudian masa kita buat kerja, kita catatlah berapa bacaan pasang surut di atas datum. Ni, kamu tengok je kat sini. Baca. Berapa tinggi air? 0.8. 0.8. So kalau kedalaman sini 20, ni 20 tolak 0.8. So saya dapat 19.2. Catat depth adalah 19.2 meter. So semasa buat kerja memang wajib kita kena pasang staff untuk menentukan berapa nilai type correction. Wajib. Kalau kamu tengok ni nanti kamu akan ada datum transfer. Habis topik ni nanti kita akan pergi datum transfer. Bagaimana kita nak letak staff kita ni di atas dari datum. Kamu kena buat leveling dan sebagainya. Alright? So ni topik pada masa akan datang. Oh nanti ada orang jaga dekat situ. Kena duduk dan baca. Setiap Kita baca. 15 minit tu kena record. Kita baca setiap 10 minit. Oh setiap 10 minit. Okay. Sebab kita ukur kedalaman pada waktu yang berbeza-beza. Kalau saya ukur pukul 10, saya kena bagi bacaan type correction pukul 10. Kalau saya ukur kedalaman pukul 11, saya refer nilai pasang surut pukul 11. Okey. Ini contoh bacaan pasang surut ni.
pukul 10 1.8, 9, pukul 10 10 1.69, pukul 11 20 0.97. So ini adalah bacaan pasang surut pada staf. Ini adalah masa. Ini memang wajib kamu kena buat. Okay, wajib kena buat. Alright. Doktor, kalau pakai GPS yang sama. GPS kita tak ada baca pasang surut pakai GPS. Tak payah lah kalau pakai GPS. Kita tak ada lah. Kita tak ada lagi sistem yang sesuai sekarang ni di market yang kita boleh dapatkan bacaan pasang surut menggunakan GPS, tak ada. Sama ada menggunakan staff ataupun menggunakan automatic tag gauge. Tak ada pakai GPS. Walaupun boleh pakai GPS, tetapi sangat complicated dan jarang digunakan. Okey, sangat complicated. Kebanyakan orang buat kerja biometric survey menggunakan staff ataupun menggunakan automatic tag gauge. Automatic tag gauge pun kita akan belajar pada minggu-minggu akan datang. Alright. Okey. So, ini contoh bacaan pasang surut. Ini data betul ni. Kalau kamu buat survey camp nanti, ini kamu tengok masa bacaan. Ini kita proses menggunakan komputer. Ini graf pasang surut. Okey? Menggunakan software. Okey, menggunakan software. Okey, ini nilai dia. Ini tarikh, ini masa. Kalau kita menggunakan automatic tag gauge, kita terus load ke dalam komputer, kita akan dapat data yang ini. Automatic tag gauge dia baca sendiri. Okey, elektronik. Alright, so saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Kita sambung minggu akan datang. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tak ada apa soalan boleh kamu kita boleh tamatkan. Saya nak tanya je. Ha. Kenapa dalam banyak-banyak tag gauge dekat Malaysia ni tag gauge yang port Kelang tu je kita ambil misi level tu untuk buat benchmark. Okey, mean sea level di semua tempat tak sama. Kamu cerak kat Penang ke, Langkawi ke, Kelang ke, Johor ke, dia tak sama tinggi. Jadi tak sama tinggi. Kalau kamu guna mean sea level Johor, kamu guna mean sea level Pantai Lidung untuk Johor, kamu guna Port Kelang untuk Selangor, maknanya radius level di Johor dah tak ngam dengan Selangor sebab kamu menggunakan datum yang berbeza. Kamu tak boleh hubungkan, tak boleh relate. Ada radius level di Johor dengan Selangor, radius level Selangor dengan Kedah, dengan Perlis, dengan Kelantan, sebab masing-masing menggunakan datum sendiri. Jadi maknanya tidak ada persamaan. Jadi kamu tak boleh relate. Clear? Clear. Dah tu kalau saya buat kerja dekat Johor kan. Saya kena pakai misi level yang dekat Port Kelang lah. Tak boleh pakai misi level dekat JB. Kalau kita buat kerja hydro, kalau kamu kata leveling lain. Kalau buat kerja hydro, memang menggunakan datum bagi kawasan masing-masing. Kita buat kerja hydro, kita tidak menggunakan mean sea level. Saya dah cerita dengan jelas. Kita buat kerja hydro menggunakan LAT, bukan mean sea level. So bila kita buat kerja hydro, kita menggunakan LAT di tempat masing-masing. Itu akan dibincangkan. Nih, sebenarnya bagus soalan ni nih, kat sini. Tak habis lagi. Nih, kat sini. Lain tempat, lain nilai cat datum dia. Kat Kukuk lain, kat Pantai Lido lain, dekat Tanjung Pengelih lain, Kuantan lain. Setiap kawasan hydro kena establish LAT masing-masing. Clear? Okey, faham. Tapi semua benchmark tu dia refer pada apa ni? Leveling. Misi level Port Kelang kan? Yes. Semua benchmark di Malaysia, Johor ke, Kedah ke, Perlis, dia refer kepada Port Kelang supaya ketinggian di atas tanah seragam. Serata. Alright, okey. Okey. Siapa ada soalan ni boleh tanya?
Tak ada, kita boleh berhenti sini.